Tahukah anda, ada pendapat yang mengatakan kekalahan British di tangan Jepun pada Perang Dunia Kedua di Malaya pada ketika itu boleh dielakkan. Bahkan sebenarnya British telah pun ada satu strategi rahsia yang dikatakan boleh mengelakkan atau boleh berjaya mengalahkan Jepun daripada awal lagi. Tetapi kenapa British tidak berjaya menggunakan strategi ini? Dan kenapa British juga kalah juga akhirnya di tangan Jepun? Nak tahu? Saya akan ceritakan lebih lanjut selepas visual ini. Klik butang subscribe dan juga ikon loceng untuk tidak ketinggalan tips-tips hebat dari kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali kita dalam satu lagi episod Malaysia Membaca. Bersama saya, hos anda, Sabri Hassan. Dalam episod kali ini, saya akan berkongsi sebuah buku yang sangat menarik dalam satu topik yang saya sangat passionate about. Buku yang saya maksudkan adalah Malaya 1941 tulisan Tuan Rafi Rahmat dan juga Hairil Anwar. Buku ini adalah terbitan Patriot Publishing. Setebal 192 muka surat. Saya beli pada harga saya promosi ketika buku ni baru keluar. Mungkin 3 buku RM60, tetapi harga yang tercetak di belakang yang kalau anda dapatkan sekarang mungkin RM28. Okey, buku ni segut buku, anda perlu dapatkan lah. Itu dulu. Okey, sekarang tahukah anda sebenarnya buku ni menceritakan tentang Perang Dunia Kedua di Malaya. Actually, buku-buku berkenaan Perang Dunia Kedua ni ada, tapi tak banyak dalam bahasa Malaysia. Saya dah baca beberapa buah buku yang ditulis daripada pelbagai perspektif. Ada perspektif pegawai British, ada perspektif tentera Jepun, ada daripada perspektif rakyat Malaya pada ketika itu juga, dan ada juga daripada perspektif komunis Chin Peng. Dalam autobiografi beliau ada juga cerita mengenai period ini. Topik dalam genre ni, World War II di Malaysia ni adalah topik yang saya sangat suka sebabnya bila kita baca satu, kebanyakannya ni macam buku sejarah, dia tak ada yang bertentangan antara satu sama lain walaupun ditulis oleh pihak yang berbeza. Mungkin mereka kalau bercerita pertentangan pun dari segi ideologi, dari segi pemahaman dan assumption apa yang terjadi pada ketika itu. Tapi dari segi factsnya, dia inline. Kalau ikut kronologinya, okey, kalau landing kat Kota Baru lah semua orang. Tak ada yang landing seorang kat Kota Baru, seorang kat Kuala Terengganu, tak ada. Okey, di Kota Baru dan juga di selatan Thailand. Ada orang cakap, bila kita baca buku lah, kebanyakannya, terutamanya daripada aspek British, kebanyakannya banyak mengatakan bahawa Perang Dunia Kedua di Malaya ni, British sebenarnya boleh menang. Mereka bahkan telah ada satu strategi yang dinamakan Ops Matador. Ops Matador ni adalah sebab British sebenarnya dah anticipate perang dengan Jepun ni dah dekat nak setahun lebih dan more. Kita dah jangka dah Jepun akan menyerang jajahan-jajahan barat di Asia Tenggara, di bahagian Asia ni sebenarnya. Sebab Jepun dah agresif dengan China start daripada tahun 30-an lagi. British pun sebenarnya dah expect juga, dia lebih expect untuk Jepun landing kat Singapura daripada bawah, daripada Pulau Sentosa tu. Tetapi sebenarnya towards permulaan Perang Dunia Kedua tu, ada juga preparation untuk dibuat untuk menghadapi Jepun kalau dia datang daripada arah utara tanah Melayu. Sebenarnya British pun mungkin dia tak berapa jangka Jepun akan landing kat Kota Baru, tetapi dia jangka Jepun akan masuk melalui Siam. Jadi Ops Matador mengatakan planning dia adalah sebelum Jepun landing, British akan serang dulu ataupun akan menakluk dulu pantai-pantai di bahagian selatan Thailand ni, di negara Siam ni, supaya bila Jepun datang dia tak boleh landing. Tetapi operasi Matador ni tak dapat dilaksanakan. Sebenarnya dia approval telah diberikan untuk operasi Matador ni, tapi terlampau lewat. Diorang takut nak bertindak cepat sebab British takut. Sebab untuk melaksanakan operasi Matador ni, tentera British kena masuk Thailand. Jadi Thailand sebelum tu adalah sebuah negara neutral. Dikatakan ataupun mengikut sejarah, Thailand adalah sebuah negara yang tak pernah dijajah. Kalau kita, kesultanan kita berada di bawah naungan British, tapi Thailand tak. Thailand dia memang sebuah negara yang merdeka memang dia negara neutral dan merdeka. Walaupun dia jadi mungkin puppet Jepun, puppet British, itu lain cerita lah. Tapi officially mereka merdeka. Jadi British takut nak masuk Thailand sebab dia takut kita offend jiran lah kan. Jadi diorang tertunggu-tunggu sampai imminent, sampai macam dah confirm dah Jepun akan landing kat situ, okey, barulah mereka dapat masuk. Akhirnya mereka dapat kebenaran, tapi waktu tu dia dah jadi akademik sebab Jepun dah berjaya mendarat dan Kota Baru pula telah menjadi tapak pendaratan Jepun. Jadi no use lah kan. Okey, itu satu. Kalau kita baca buku daripada tulisan British pula, kebanyakannya pada ketika itu dia akan salahkan General Percival. General Percival ni adalah kiranya number one man.
yang combine Angkatan Tentera British dan Angkatan Tentera pihak berikat di Malaya ketika itu. General Percival ni dia bukanlah macam General Douglas MacArthur dekat Filipina. Bagi pihak Amerika, dia memang paper pusher. Dikatakan dia memanglah wira perang dunia pertama, tetapi bilik sekarang ni dia dah macam lebih kepada pentadbir tau. Dia bukannya askar warrior, bukan. Jadi kebanyakannya dia dipersalahkan atas kegagalan British mempertahankan tanah Melayu. Sedangkan sebenarnya bila kita fikir balik, bila kita baca semua daripada semua sudut, kita akan dapati sebenarnya General Percival ni dia buat benda yang tak salah. Dia bukannya nak buat benda betul, tapi dia nak buat benda yang tak salah. Jadi sebab itulah ada masalah dia. Pertama, dia tak nak masuk ke Thailand awal sebab takut dia marah dengan orang Thailand. Keduanya, dia tak dapat preparekan training latihan-latihan untuk askar-askar yang dah berada di Johor dan juga di Singapura. Kenapa? Kerana pertama, dia takut kalau askar buat persiapan secara awam, secara public, itu akan merendahkan moral masyarakat, satu. Kedua, dia takut juga untuk bagi askar buat training dekat kebun-kebun getah, estate-estate getah pada ketika itu, kerana takut token-token getah, pemilik-pemilik ladang marah sebab bila askar buat latihan, dia nak guna bom, dia benda semua tu akan merosakkan pohon-pohon getah, akan merosakkan estate. Itulah antara masalah. Saya akan ceritakan lebih lanjut selepas ni bila kita sampai dekat area Johor pula. Itu jadi satu lagi punca. Okey. Tapi kalau kita bayangkan, kita bawa kita punya benda tu hari ni, sebenarnya hari ni kita ada banyak pemimpin macam General Percival ni. Time kita lawan COVID ni pun kita tahu ada yang nak tutup, ada yang tak nak tutup, bla bla bla, macam-macam lah. Kita tak nak cerita pasal tu, tapi ada tengok macam mana pemimpin-pemimpin ni berfungsi. Basically saya rasa sama je macam General Percival pada Perang Dunia Kedua itu. Dia tak nak buat benda yang salah. Tak buat benda betul tak apa, at least kalau salah tak kena kecam. Tapi sebenarnya sekarang kita dah tahu, walaupun General Percival ni tak buat benda yang salah, tapi akhirnya dia still jadi scapegoat, kambing hitam. Kekalahan British pada tangan Jepun di Perang Dunia Kedua ni tetap disalahkan kepada dia. Kedua, berkaitan dengan Operasi Matador. Tapi saya rasa tak guna. Itu sebenarnya mungkin kata-kata banyak daripada buku British yang cakap Operasi Matador ni yang akan turn around the situation. Tapi sebenarnya tak. Sebab Kota Baru tu, pantai Kota Baru yang memang dalam kawasan tanah jajahan British pun, yang British boleh preparekan pertahanan untuk pantai itu pun, British tak dapat nak pertahankan pantai tersebut. Ini kan pula tiba-tiba masuk ke dalam Thailand, maybe sebulan je, atau paling-paling awal lah kita cakap sebulan. Dia ada masa untuk build preparation, untuk mempertahankan pantai-pantai dekat Thailand. Kalau dia dah ada bertahun-tahun pun tak sempat nak buat fortification, atau nak dia buat kubu yang sepatutnya supaya nak jadikan pertahanan pantai tu tak dapat ditembusi pun tak boleh. Ini kan pula sebulan. Preparation apalah yang British boleh buat kan. Buku ni juga satu aspek yang saya rasa tak puas dalam bila pembacaan saya sebelum ni adalah peperangan. Buku-buku tersebut kebanyakannya dia akan fokus, dia peak dia adalah dekat Singapura. Jadi cerita mengenai perang-perang dekat Malaya ni tak banyak. Dia macam, dia cerita mungkin satu perang, satu bab. Dan akhirnya dia akan bertumpukan, dia akan fokus banyak bab, fokus buku dekat Singapura. Tapi tidak buku ni. Sebab buku ni di Malaya kan. Saya akhirnya dapat mendalami battle-battle yang terjadi di Malaya pada ketika itu. Kalau kita di Malaya ni, ada beberapa tempat yang main battle point lah. Pertamanya di Kota Baru tu sendiri. Keduanya, buku ni menceritakan juga mengenai isu yang kita ada dekat Kedah. Antara sebab Jepun boleh mara dengan begitu cepat adalah mereka berjaya menakluk lapangan terbang atau landasan kapal terbang di utara Semenanjung, especially di Kedah ni. Jadi mereka boleh landingkan mereka punya kapal terbang dan mereka boleh dapat gain air superiority. Kapal terbang British tak semua ada, kapal terbang Jepun satu. Keduanya sebab kapal terbang Jepun ada base dekat Kedah. Jadi sebab itulah antara yang sebab membantu kemerdekaan tentera Jepun dengan cepat. Dekat Kedah ni pun ada satu benda yang menarik juga. Kenapa dia jadi macam tu? Di Kedah rupanya ada pegawai British sendiri yang menjadi tali barut Jepun. Dan ditambah pula dengan kekeliruan dan komunikasi. Di mana mereka tak sepatutnya mereka withdraw, tapi mereka withdraw juga dan etc. Basically pertahanan tu uncoordinated. Jadi Jepun dapat mara dengan cepat. Jadi bila dia ada tapak dekat utara, dekat Kedah ni, senanglah mereka pergi ke atas lagi. Okey, selain daripada Kedah, di Kampar, Slim River, Gemas, Parit Sulong. Ini adalah battle point yang di mana contoh bila British dah macam dia berundur daripada Kedah, dia seterusnya dia buat line dekat Kampar ataupun Slim River, tapi dekat Perak. Jadi dia akan buat line kat situ. Bila dia kalah kat situ, dia berundur buat satu line lagi. Jadi itu tempat-tempat battle point. Contohnya macam Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dia ada battle tapi tak besar.
Sebab dia bukannya satu strong line yang dibuat oleh British. Dia kata, okay, kita akan block dia kat sini. Kita akan block dia kat sini. Jadi, itu yang menarik sebab dalam buku ni, dia menceritakan secara lebih detail pertempuran-pertempuran yang terjadi di poin-poin ini. Strategi British daripada awal tahun 30-an sebenarnya adalah mereka nak buat Fortress Island, Fortress of Singapore. Cara filosofi atau doktrin pertahanan British pada ketika itu adalah kita jadikan Singapura ni sebagai sebuah kubu pertahanan. Satu pulau Singapura ni sebagai sebuah kubu pertahanan. Dia bertindak pada dua jenis. Pertama, sebagai deterrent. Jadi orang tak nak, orang takut orang nak attack sebab British kuat. Singapura ni pulau yang diperkukuhkan, fortified, yang banyak aset-aset ketenteraan British kat situ. Contohnya Amerika. Amerika dia ada base dekat, katakan dulu dia ada dekat Jepun. Kemudian dia ada dekat Filipin. Jadi bila Amerika ada base kat situ, orang nak attack tempat itu, orang fikir banyak kali. Okay? Jadi itu fungsi pertama, deterrent. Kedua, dia nak jadikan Singapura ni sebagai the last stand. Sementara bantuan-bantuan datang daripada Britain. Okey, sebabnya Britain dia negara empire yang besar. Dia tak boleh nak pertahankan semua tempat. Jadi dia buatlah beberapa poin-poin yang akan jadi dia punya pusat kekuatan. Dan pusat kekuatan ni kena bertahan sementara dia nak dah hantar bantuan-bantuan daripada semua empire dia. Dan itulah strateginya. Sebab itulah dia perkukuhkan Singapura dan tempat lain dia macam kat Semenanjung Malaya, Semenanjung Malaysia dia tak berapa cara sangat. Itu satu sebab. Dan satu lagi sebab dia memang dia pun ada nak settlekan Perang Dunia Kedua dekat belah European Theatre kan. Jadi dia tak ada masa nak fokus dekat Eastern Theatre ni. Okey. Itu dia punya strategi lah, filosofi. Bila kita fikirkan bila dari segi pembacaan saya, itu bukanlah satu strategi yang bagus pun. Even sebelum Jepun landing, dia dah hantar beberapa reinforcement, bantuan dah. Dan British kalah bukan sebab Jepun kuat. Tentera British berpuluh-puluh ribu lebih daripada tentera Jepun. And yet, Jepun tetap berjaya. Kenapa? Antara satu sebabnya dikatakan adalah, pertama dari segi kompetensi tentera lah. Kebanyakan ini sebab saya tak, dalam banyak-banyak buku, saya tak pernah lagi baca buku yang ditulis oleh pegawai tentera India. Ada tapi susah nak dapati. Jadi antara sebab tu sekarang ni daripada pembacaan saya, tentera India satu lagi disalahkan. Selain daripada General Percival tu, tentera India yang dikatakan tak kompeten lah. Ada masalah komunikasi di antara pegawai-pegawai. Sebab tentera India ni dia dikatakan tentera tu daripada India. Dia bersifat regional tau. Dia tak akan campur orang Madras campur dengan orang Bombay, tak. Dia akan ikut region-region dia. Tapi setiap satu tentera India, satu division tentera India ni, dia mesti dipimpin oleh seorang pegawai British. Jadi kadang-kadang pegawai British ni muda. Pegawai British ni tak mahir berkomunikasi dengan logat bahasa unit yang dipimpin. Jadi itu mengakibatkan komunikasi itu terhad. Itu jadi confused, tak tahu bila nak withdraw, communication breakdown. Kedua, kalau tentera English sendiri, ada beberapa unit je yang dikatakan yang okey, yang prepare, perform well. Yang lain semua hancur. Kenapa? Sebab mereka tak cukup training. Satu unit panggil Highland, saya tak dapat nak sebutan dia sebab Argil misalnya tu, mungkin. Okey, itu yang unit kira yang macam elite lah, yang power. Tapi yang lain yang baru sampai ataupun sampai kurang daripada setahun di Malaya, mereka tak dapat menyesuaikan diri dengan iklim tropika dan strategi peperangan di hutan. Walaupun mereka datang, konon-kononnya lebih power lah daripada tentera India tadi, tapi mereka tak cukup latihan. Sebab nak train tak boleh. Sebabnya pegawai estate marah. Jadi anda bayangkanlah kalau strategi tadi Singapura bertahan, dia akan hantar bantuan daripada UK. Kalau dia hantar 1 juta askar pun, belum tentu 1 juta askar tu efektif. Saya rasa doktrin pertahanan yang British adopt pada ketika itu dah memang flawed daripada awal lah. Ketiga, bantuan datang. Bahkan sebenarnya ada satu konvoi kapal dinamakan Force Z. Force Z ni terdiri daripada sebuah kapal perang battle cruiser, namanya okey, dia ada dua, Prince of Wales dan Repulse. Prince of Wales, kalau tak salah saya, Repulse tu mungkin lama sikit. Dia antara dua lah. Tapi saya rasa Prince of Wales adalah kapal yang moden lah pada ketika itu. Jadi Prince of Wales datang dengan Repulse dan ada kapal-kapal kecil lagi lah. Anda tahu, bila dia orang sampai dekat Singapura, mula-mula kapal tu dia nak halang pendaratan Jepun. Tapi tak sempat. Dia orang pun belayar, macam mana dia maintain. Kemudian dia dengar Jepun ada dekat perairan Laut Cina Selatan, dia pun pergi. Untuk mengatakan anda, dua-dua kapal ni ditenggelamkan oleh Jepun di perairan bahan perairan Kuantan.
Benda-benda tak salah sebab ini adalah kapal yang termasyhur, kapal yang moden. Ada pertahanan dia, pertahanan meriam dia sangat canggih lah basically. Waktu tu, kapal terbang bukanlah satu aset yang sangat penting macam hari ni. Okay? Waktu tu, dia cuma satu macam, bukan nak cakap eksperimental tak juga, dia up sikit. Tapi, dia tak ada orang terfikir kapal terbang boleh menenggelamkan sebuah kapal yang besar. Tambah pula, dalam buku ni pun ada cerita yang lebih lanjut, sistem pertahanan yang ada pada Prince of Wales especially. Okay? Yang dia boleh sebenarnya kalau setakat 2, 3, 4, 5 kapal terbang datang, tak heran. Dia tak perlu pun. Cuma, yang datang tu terlampau banyak, satu. Keduanya, British basically dia menghantar kapal tu tanpa sokongan supporting mechanism yang mantap. Akhirnya, Force Z yang sepatutnya datang ke Tanah Melayu, ke Malaya untuk meninggikan moral di samping untuk membantu menumpaskan Jepun, akhirnya menjadi katalis kepada jatuhnya moral bukan sahaja tentera British, bahkan keseluruhan pentadbiran kerajaan British kepada boleh ke tak boleh nak mempertahankan Malaya pada ketika itu. Prince of Wales di sebalik dia canggih macam mana pun akhirnya tenggelam. Dan bila Prince of Wales tenggelam, kerajaan British lah basically, diorang memang macam diorang tahu dah it's a matter of days. Berbalik kepada buku ni. Buku ni sangat-sangat bagus. Saya rekomenkan kepada anda. Cuma berbeza dengan buku-buku lain yang saya baca, di mana klimaksnya adalah di pertempuran di Singapura. Buku ni klimaksnya adalah bila tambak Johor dibom. Bila saya membaca tu, jadi buku ni macam buku yang tak ada klimaks. Dia ada lah. Tapi maksudnya, saya tak puas baca. Saya tak puas. Jadi, saya faham lah. Buku ni tulis Malaya 1941, 41. Bukannya Perang Dunia Kedua kan. Kalau Perang Dunia Kedua, dia akan cover Singapura lah sekali. Malaya, yalah kita Malaya lah sekali dekat Johor lah kan. Jadi, itu je lah kalau ada yang komen saya pun. Tapi, Tuan Rafi Rahmat memang seorang passionate mengenai genre niche perang ni dan memang beliau adalah seorang a good writer on this. Untuk buku Malaya 1941, saya beri 8/10. Get this book. Baiklah, saya akan jumpa lagi. Assalamualaikum.